11 tim yang dah pun melayakkan diri ke Euro. Kalau kita nak kena listkan satu-satu, setiap pasukan tu antaranya yang tadi kita dah tengok dalam tu juga, ada England, ada Jerman yang obviously tuan rumah, England, Scotland, France, Spanyol, Turki, Belgium, Austria, Hungary, Slovakia dan juga Portugal. Tapi dia ada satu cerita lawak melibatkan pasukan yang dah layak ni. Daripada 11 tim ni, kawan-kawan, Azri dan juga Bro Hans, daripada 11 tim ni, Itali belum layak kan? Betul. Tapi 4 manager daripada Itali dah layak. Sebab Slovakia, Belgium, Hungary, Turki. Empat-empat ni manager dia orang Itali. Tapi Itali itself belum layak lagi sebenarnya. Tapi baik untuk Itali, nasib dia masih dalam tangan. Yes. Aku tak nak cakap dalam tangan sebab dia selalu melepaskannya. Itulah. Okey, bercakap soal Itali. Azri, no World Cup 2018, Euro, World Cup 2022. Dah 2 World Cup tak ada ni. Dan Euro sukses, juara. Lepas tu World Cup tak pergi lagi sekali. So now ditambah pula dengan cerita pasal isu betting, Sandro Tonali, Fagioli, Zaniolo pun itu hampir kena. Yang latest Florenzi kena panggil bagi keterangan. So apa jenis disaster yang kau boleh describe menyebabkan skuad Azzurri Itali? Pertama sekali talent pool Itali saya rasa memang tak dalam lah. Itu satu masalah. Bukan saja dari midfield, ada centre forward, midfield dan lagi pun midfield pun sekarang barai kerana Locatelli kena injured, tak tahu apa status Cristante. Jadi saya rasa dari senarai midfield mereka ada, saya tak tahu kalau satu atau dua pemain midfield injured, habislah midfield. Jujur aku cakap, kalau kita nak compare Euro itu, jangan cerita yang World Cup. Euro squad yang juara tu, yang juara kecoh sangat juara tu. Daripada Nicolo Barella, Jorginho, tadi kau sebut mana Locatelli. Kau pergi ke Cristante yang dah pun injured. Fagioli yang dah tak boleh main. Locatelli masih injured. Jorginho aku rasa sekarang tengah recovering lagi. Dan kau akan jumpa North Macedonia yang tim yang buat kau tak layak World Cup tu. Kau faham? Dia punya skrip ni macam dah plan tau. So untuk kau Bro Hans, bila bercakap soal Itali dan juga major tournament. Itali dengan major tournament ni aku rasa selepas daripada zaman prime yang kita pernah tengok dulu, zaman-zaman Materazzi, zaman-zaman Totti, Del Piero dan sebagainya, aku rasa talent diorang sampai ke sekarang is absolutely scattered. Dia scattered macam bersepah-sepah, Kejap kau call out orang ni, kejap kau call out orang ni. Kau tengok daripada set midfield sendiri yang aku perasan, dah setahun dah set midfield dia main 3 kan. Biasa main 3. Kau tahu tak 3-3 tu setiap game 3-3 berubah. Ya. Dan bila cakap pasal midfield Italy, kita kena tahu antara position yang paling selalu di sub keluar dan sub masuk is actually midfield. Jantung dia buat keluar. Kau bayangkan sebab bukti dia kalau kau tengok game-game besar, contoh game lawan England sebagainya. Is actually the underperforming position is actually memang dekat midfield tu sendiri. So bagi aku dia nak blame pada injury dan sebagainya pun macam is actually very very obvious kan. Obvious sangat. Tapi kita tengok bagi aku itulah aku akan berbalik semula kepada talent dia orang yang is absolutely scattered. Memang bersepah-sepah. Kejap orang ni dan sampai ke sekarang aku nak tanya kau sendiri Azri. Siapa role model yang kalau kau tengok dalam tim Italy? Siapa? Okay, let's say England. England kita ada Harry Kane. Contohnya. Kita dah nampak dekat situ. Ukraine kau bagilah Zinchenko ke, kau bagilah Ukraine Mudryk ke, kau letaklah Mudryk kat situ. Italy siapa? The closest I can think saya boleh fikir is Chaser, tapi selain itu pun tak ada siapa lagi. Takkan kau nak rely kat bukanlah aku cakap budak muda, tapi kau Itali, takkan kau nak bergantung pada player muda yang baru recover pada ACL, baru nak jumpa dia punya touch balik dengan Juventus. Takkan kau nak rely kat player yang tu. Saya kata sebagai dia best player, tapi sebagai talisman saya tak boleh fikir. Saya nampak. Dia lagi satu kita dihidangkan dengan Itali ni sejarah dia Christian Vieri. Del Piero, Pippo Inzaghi. Member ni kalau buat konten memang nama Pippo Inzaghi selalu dia. Tapi
kau bayangkan untuk qualifying ni, nama yang paling dia orang yakin untuk letak as a centre forward Jelka Skamaka je. Itulah. Sebenarnya Skamaka siapa lagi ada kat dalam tu? So, macam mana kau nak survive? Yes, again, on paper kau tengok kalau North Macedonia, tapi kena ingat dalam disqualifying pun, dia draw yang first leg Macedonia. Yes, dia menang dengan Ukraine, tapi dia draw dengan Macedonia. So, mengenangkan yang ada hanyalah Skamaka. Sekarang Immobile still injured. Yep. Immobile still injured. So, maybe Chiesa akan ada. Domenico Berardi akan ada. Yep. So, tapi sepatutnya based on Italy yang kita tengok Euro. Kita jangan cerita World Cup qualifying tau. Euro tu yang the best orang dapat in the last 5 years lah. Betul. Immobile pun tak function mana pun. Tahu tak apa. Tak menjaringkan gol pun. Nak kata mungkin dia lebih pada shadow untuk bagi drive yang winger ni. So, Winger okay, pergi. bukanlah tak function mana, tapi function dia lebih pada nak buka ruang pada yang lain. Betul. So, is it possible untuk Skamaka buat benda tu? Untuk aku sendiri, mungkin ada orang akan marah kot. Okay. Bagi aku, Skamaka ni sangat-sangat average. Aku tak macam tengok pada dia yang kau boleh count on him. Aku tak rasa benda tu. Tengok pada influence dia pun atas padang dan sebagainya, aku rasa Immobile tu lagi padu daripada dia in terms of influence dan sebagainya. So bagi aku bila tengok pada scattered punya talent yang ada dalam Italy ni, dan based on features yang ada, dia orang cuma perlukan 4 saja point. Yes. Tapi 4 point ni kita kena ingat North Macedonia sentiasa ada bad record. Ukraine walaupun dia orang pernah menang sebelum ni, kita tahu Ukraine nak thrive juga. Yes. Dia akan cuba juga. Sebab sekarang dia orang yang kat atas. Walaupun Ukraine sekarang ni cuma tinggal 1 game saja. You know. So Italy adalah tim yang sebenarnya memang tengah sengkak. Dia yang paling sengkak dalam grup tu. tapi kau kena kalau Ukraine kalah lawan North Macedonia, dia masih ada head to head advantage over Ukraine. Jadi sekarang 13 mata Ukraine, 10 mata Italy. Jadi sekurang-kurangnya kena tie dengan Ukraine. Sekurang-kurangnya. Kalau tidak dia kena ambil long way. Okay, sorry aku potong Azri. Okay, tak apa. Here's the lawak thing. Tadi kau baru keluar satu ayat lawak. Kalau Itali kalah dengan North Macedonia, benda tu pun sebenarnya kalau kau fikir logik, tak logik. Tapi benda tu dah logik dah sekarang ni. Dia boleh happen, anything can happen. Okay. In the last 5 games, tak silap aku, dia orang collect 10 points. 10 point. Okay. Dia orang kalah dengan England, dia orang seri dengan North Macedonia, and then dia orang menang. Yes, betul. Dengan Malta menang, Ukraine menang. Malta 2 kali menang, North Macedonia seri, kalah dengan England. So 10 points out of 15. Okay. Tadi kau cakap kalau dia kalah dengan North Macedonia pun dia still lagi boleh kalau dia beat Ukraine. Tapi logically sejujurnya sebelum kita nak tutup cerita hari ini, cerita Itali ini, daripada 6 points berapa yang dia orang possible dapat? Sejujurnya based on yang kau jampi-jampi lah ikut kau. Jampi-jampi. Always about the unpredictable nature of Italy. Memang saya tak boleh buat nombor lah. Tapi I would say at least to get 1 win out of North Macedonia atau Ukraine. Kalau tidak, memang kena banyak soalan lagi untuk Disaster Italy. lah. Faham? Untuk kau, Brans? Aku ada 2 possibility. Okay. First is win against North Macedonia dan juga kalah lawan Ukraine. Ataupun this is the worst. Bagi aku ini aku dah expect yang paling worst lah. Yang paling worst dan yang paling bagus lah. Okay. Seri dengan ni, itu saja.